5 game ada untuk mereka tengok apa dia orang boleh buat, tapi at the same time lah yang tak bestnya adalah markah Sunday dengan markah yang hari ini ni dia independent of each other. Betul. Kalau dia macam ada campuran-campuran ke apa ke, boleh cakap lah, oh NKT markah campur yang ini, campur yang itu, oh dia jauh ditinggalkan oleh Geek. Tapi masalahnya sebab kalau kau lepas ini baru kau boleh masukkan yang itu, so dia jadi macam tak best. Yap, tapi itulah apa-apa pun yang lebih diharapkan adalah Geek fans lepas lah. Supaya tak payah fikir benda ni. Itu paling mudah. Paling mudah lah bagi Geek fans lepas lah kan. Tak payah nak fikir, oh ni mathematical equation ini V sama dengan X dan sebagainya. Tapi kalau NKT, MRPX, Geek 3-3 lepas, at least esok adalah sedikit entertainment untuk kita kan. Betul. Satu orang je akan dapat slot tu. Ya. Sebab untuk Super Sunday ni sebenarnya nombor 1, 2, 3 kita orang nak mentak kau. Yang nombor 13, 14, 15, 16 tu yang akan menjadi persoalan. Oh, sempat buat workout ke? Ya. Untuk anda yang tidak dapat melihat yang visual kami, On The Go sedang buat workout dengan satu anugerah. 8 kilo guys. Betul tu. Baru ni aku pergi gym dan trainer aku ada bagi tahu. Kalau kau nak buat core workout tapi kau malas nak buat sit up ni, kau angkat je benda berat. Apa tu, angkat setinggi-tinggi yang boleh. Dan berdiri je macam tu. Dan keraskan perut. I see. Itu akan improve kau punya core strength. Aku kata tangan yang akan sakit, rupanya tidak. Core strength lah. Maksudnya bagian abdomen kau lah. Ya, abdomen tu lah. So dia akan membakar. Kau ada smartwatch ke? Tak ada sebenarnya. Ada tapi malah pakai. Baru-baru ni aku terbaca satu artikel. Di China sekarang ni sangat-sangat popular. Aku tak tahu ini adalah salah satu benda yang seperti orang cakap, oh Christmas ada Santa Claus, kena beli hadiah. So ramai orang pergi beli hadiah, walaupun benda tu sebenarnya tak ada pun sebenarnya benda tu semua kan. Dekat China apparently sekarang ni, tak tahu kalau dia nak promosikan karaoke ke apa. Dia kata ramai orang mula untuk pergi karaoke menyanyi 5 jam 6 jam sehari. Sebab bakar kalori. Wow. So ramai yang pergi buat benda tu untuk make sure dia ada calorie deficit apa benda semua tu, dan dia burn banyak kalori lah. So aku pun fikir kita pun sehari kerja 6 jam menjerit-jerit juga, macam kita tengah menyanyi juga sekarang ni kan. Ya, betul. So aku macam, you know what, jom kita test tengok adakah kita membakar kalori setakat I see. So nak tengok kalori punya deficit ada ke tak lah. Aku kalau daripada segi perasaan tu adalah sebab biasanya aku sehari makan sama ada sekali atau 2 kali je. Tapi masa casting, bila balik daripada casting je, lapar gila tu. So maknanya ada burn lah kan. So aku rasa esok aku nak try. Esok last day kita kat sini lah. Baik. So nak check sama ada benda tu betul kita. Sebab kita sendiri boleh buat Mythbusters kan. So esok aku bawa ni dan kita tengok macam mana, kalau ada burn ke tak lah untuk 5 jam kita bekerja kan. Kepada anda yang menonton, of course tak burn lah, sebab korang tak cakap, korang tak buat apa, korang tengah tengok je kan. Type komen dekat YouTube tak ni sangat, tak burn kalori sangat. Tak sangat, sebab jari anda tu macam bergetar je. Yang terbakar mungkin cuma mental korang je lah. Betul. Tapi sekarang ni kita lihatkan RRQ ditunjukkan kepada anda. Inilah player berkualiti tinggi daripada Indonesia. Dan seterusnya kita lihatkan Void. Ada satu barrel di dalam tangan. 64 orang. Dan mereka semua ada di sini. Dengan tiadanya di Xavier, Pochinki pun open. Akan diambil oleh Void. Ya, agak mengejutkan juga. Void rupanya calon selepas di Xavier untuk mengambil Pochinki ni. Di Xavier tidak ada calon yang berani menentang mereka di Pochinki sebab yang pernah cuba back in time tak menjadi lawan dengan mereka. 4, 5, 6 kali juga ada orang dekat PMSL sebelum ini cuba untuk contest, cuba untuk mempertandingkan Pochinki. Satu tim je lah berani. Satu tim je tak ada siapa akan berani. RRQ tu lah. RRQ Athena. Betul. Itu memang respect kau. Ya. Mana-mana diorang pergi global ke? Global ada yang berani untuk lawan dengan Xavier, itu Enigma Galaxy. Untuk RRQ tak ada langsung. Oh, betul lah tu. Tapi itulah, untuk RRQ pun aku rasa ada sedikit nasib yang baik mungkin sebab masa diorang bertarung dalam international, pasukan yang lebih kuat pada waktu itu seperti 4M dengan Nova, diorang tak berminat pun dengan Pochinki. Diorang berminat dengan Gatka. Diorang scap looting. Farm Gatka. 4M bergaduh untuk ni je lah. Dia gaduh untuk apartment tu jempol dalam main tempat. Ya. Kita lihatkan Sam 9 kebangkitan 11 mata. Tadi dia dapat 7 mata penyingkiran.
7 pula 8 mata penyingkiran. Ya. Bukan 7. Ini akan ada sesenapang patah dan juga M4 16 Abi Lipovka ataupun tim yang akan tewas malam esok. Itu bukan Lipovka, itulah. Saya dah nampak dah gambar-gambar pada hari ni. Macam-macam dah orang dah letak gambar. Gambar apa? Kau share lah kat aku. Aku nak tengok juga benda-benda tu. Aku suka gelakkan tim tu. Dia lalu je kan. Dia macam dia tak payah nak lalu banyak sebenarnya. Macam kalau aku lalu aku scroll je kan. Aku tengok sama ada dia pakai, sebab selalunya tim merah ni yang suka nak bahan orang. Dia cuba untuk bahan orang kan. So bila dia nampak ada gambar orang pakai baju biru muda, okey ada tinggal bahan-bahanan ni. Yang bagus menjadi peminat tim biru ni, dia tak ramai peminat, so ramai orang tak suka bahan dia orang pun. Betul. Macam kau buat meme teruk-teruk untuk peminat-peminat tim biru ni, yang melihat benda tu hanya 7 orang. So kau macam buang masa lah kan. Ya, itulah. Kau put effort 2 jam buat meme benda semua lah, 7 orang tengok. So tidak berbaloi lah. Tapi kalau tim merah-merah semua tu berjuta tengok kan. Betul. Dulu senang je nak viral. Masa awal-awal, aku ingat selain daripada Abang Botak yang buat tu, dengan ada lagi seorang lah. Dia bila tim Manchester merah, dia kalah je, dia akan buat bahan macam tu. Cepat je dia viral kan. Tak senang kan. Siapa? Tapi aku tak ingat dah siapa dia. Tapi iyalah. Sebab sekarang ni tim Manchester yang merah tu tak dipandang. Orang kata dah selalu sangat kena bahan, jadi dah tak viral lah. Orang dah boring lah. Sebab buat apa orang dah tahu dia akan kalah. Itulah, kesian. Tapi baguslah untuk tim Lip tengah terajui Liga sekarang ni. Ya. Aku bagus. Aku lebih happy tengok dia orang ada kat atas daripada Arsenal. Kalau Arsenal kalau ni setiap kali game menang kalau kan topcast oleh karangan. Ya. Aku itu yang bagus. Aku dikebal bukan sebab apa. Sebab walaupun aku peminat Arsenal, tapi aku tidak dipandang sebagai ini. Apa-apa hal kena mesti topcast kena. Ya, benar. Sebab dia yang suka tulis analisa-analisa pelik-pelik. Yang tak ada siapa minta kan. Betul. Dia meletakkan dirinya dekat, basically dekat Miramar, kawasan open. Dah tunjukkan diri dan harapkan baki 63 orang tembak dia punya situation tau. 63 tu tunggu waktu je. Kau kalah je dia akan tembak. Ya. Seperti yang ditembakkan oleh player daripada Talon ini. Ya. Oh, dia menggunakan player yang lain nak cancel. Tak pernah nampak. First time aku nampak juga. 2 round sudah mereka. Betul lah. Memang ada pilihan ni. Kau nak buat jutsu ni ada dalam gambar. Aku tak tahu ramai yang gunakan. Aku tak tahu jutsu tu ada meaning apa. Ramai yang gunakan benda tu. Kido somehow selamat. Talent punya dekat dengan dia, tapi diorang tak tahu dia ada dekat situ. Oh, shotgun S1897 di dalam tangan berdasarkan senjata dunia sebenar adalah Winchester 1897, shotgun yang digunakan pada Perang Dunia Pertama. Dan ini ada Nexel dengan S12K dan juga Scar L. Scar L merupakan satu senjata yang digunakan oleh military US juga. Tetapi digunakan sekejap saja sebab mereka punya askar lebih minat dengan M4. Okay, aku nak cakap benda yang tak berkenaan dengan benda yang kau cakap. Okay. Ya, itu tadi aku tengok tu video. Video tu ada orang bawa motor. Tu kat belakang dia ada penumpang lah kan. Baik. Lepas tu tengah bawa dengan agak laju kan. Lepas tu dia macam ada speed bump. Member yang tengah bawa motor tu tak perasan. Alah, terbang ke? Tak terbang tak apa lagi tu. Member terbang. Member terduduk atas bahu orang tu. Alah, dah macam sarkis. Sedihnya dah hidup. Itu betul-betul terbang tu. Dahsyat lah. Terduduk atas bahu member tu. Lepas tu macam mana jatuh tak? Itu video tu cut. Alah. Aku tak tahu apa berlaku pada dia orang. Tapi dia landing cantik lah.
Itu skill tu. Itu memang skill. Selamat dua-dua pakai helmet. Harap-harap dua-dua selamat je. Ya, harap dulu selamat lah. Ataupun sekurang-kurangnya pakai seluar macam Uzi kan. Tahan sikit. Tahan sikit. Kido. Daripada Kido. Mantap lah. Aku suka. Okay, capai dah satu. Dapat satu. Keluar Kido. Dah boleh grenade tu Kido. Kido dah gerak dah. Aku rasa talon akan rata yang Kido ni. Ya. Oh, dia dapat red face lah tu. Memang tepuk tangan lah Kido. Berikan dia pingat. Ya, berikan dia pingat. Ataupun jawatan menteri. Kita tengokkan apa yang dia akan dapat lah. Kido ada satu EMP dalam tangan. Dengan satu shotgun. Tiada first aid kit. Macam mana dia boleh tertinggal kat sini pun tak berapa nak pasti. Oh, mana dia pergi? Mana dia agak? Kesian talon ni. Dia macam okay. Game ni kita cuma pegang 7 mata dan kita akan lepas. Dan tiba-tiba Kido kata, no. Chill lu, banyak game lagi. Kan, ya, benchmark yang letakkan 93 bawah waktu ni. Daripada Encik yang berada di warga J lah. Analisis daripada grup ataupun daripada community. Oh, mereka ingatkan Kido ada dalam rumah lagi ni. Ya, tu lah. Ke tak? Okay, dia masuk dalam rumah. Tengok dia check tak? Ya. Ya, rasa dalam rumah. Dia dalam rumah lagi. Kalau dia tak tahu pun apa yang Kido boleh buat ni. Dia kena clutch dengan 5 peluru. Footstep. Dah lah sekarang tak ada jump punch kan. Dia cuma tak Ada- perlu banyak bising. Alah! Okay, memang betul nampak. Kerana dinding itu ada lubang. Yep. Tapi berjaya untuk membuang banyak masa juga. And plus dia trade nyawa dia untuk satu mata penyingkiran. Ya. Rasanya PA okey saja dengan perkara tersebut. Yang paling okey semua tim Malaysia yang lain lah. Tak payah nak menghadap red face. Betul. KT jatuh. Oh, bagus tu. Yang tu dia tak selamat. Yang tu dia bawa motor terbang. Itu memang jatuh. Tak sempat nak cut video. Hai, kenapalah video-video tu selalu lalu dekat aku main timeline aku terpaksa lah cik. Alright, Circle akan pergi ke Tasik Yasnaya. Sepatutnya Geek Fam tak ada masalah lah dengan circle yang sebegini. Oh, ini Circle yang memberikan mereka Championship Season 4 PMPL Malaysia. Benar. Circle-circle yang dekat dengan Yasnaya tapi bukan dekat bandar Yasnaya dan bukan dekat Rozok. Memang circle yang selalu memberikan hadiah besar kepada Geek Fam. Kali ini mereka menggunakan main line-up mereka. Tidak memasukkan Sonics. Harapnya ada yang memberikan mereka ni lah hadiah lumayan. Todak memerlukan kurang daripada 30 markah. So, kalau mereka boleh dapatkan 3 game yang cemerlang sebagaimana mereka dapatkan benda-benda jika ini semalam di dalam game Erangel, mungkin ada peluang juga. Video tu memang perlukan anjakan markah yang sangat-sangat tinggi lah. Tapi kalau boleh start dekat sini pun at least ada momentum untuk dibawakan. Vitodak turun daripada Gunung Stalber. Yang perlukan satu chicken macam hari tu 24 poin. Tu belum lagi akan meletak mereka dalam top 8 pun. Dia masih lagi dalam rang-rang NKT PEA. Ya. Tapi PEA ada head start itu sudah. So, kalau dia dapat satu game yang sedap, dia akan terus boleh mengejar. Pada waktu yang sama kenderaan akan ditembak, nampak yang satu akan knockdown. Itu adalah Abi tersekat sebentar tadi semasa kenaikan ke Stalber. Todak pula ada momentum tembakan boleh tepat. Tapi Stalber ni tak selamat untuk mereka. Todak memang kena bergerak dengan secepat mungkin. Iftar mengetahui perkara ini, dia menyedari di atas mereka mungkin ada tim seperti RRQ, Asa, 5K. Ada tindakan susulan tak? Ada. Iftar tembak balik Asa. Entah dari mana. Piriza pun akan nampak juga. Oh, sempat duduk belakang pokok. Sam 9 juga sekarang ini akan dijatuhkan. Berjaya dapat satu semula. Dab akan dibunuh secara langsung oleh Yen, Riza. Yuhai dapat satu ke atas. O2 juga. NKT juga berlawan dengan Sam 9. Ramai yang berlawan dengan Sam 9. Dan juga Todak. Dan juga YO2. Punya banyak sekarang ni segitiga cinta antara pasukan-pasukan Malaysia. Dan tiba-tiba PA pula masuk campur. Ramai kat sini yang berkampung. Ada perkampungan Olimpik pada waktu ini.
Iftar akan dijatuhkan oleh Adam. Pelbagai segi-segi tiga lah kat sini. Ya. Kion lari ke ataupun nak lawan di kawasan ini. Iftar bolehkah diselamatkan? Itu menjadi persoalan di dalam permainan. Okay, patut mereka gerak saja dulu. Yuhai akan dapat daripada NKT. NKT ni kalau dia dapat ratakan, ini satu berita yang signifikan. Sebab kalau NKT dapat ditamatkan riwayat mereka dan tidak masuk ke Super Sunday, itu memberikan peluang kepada Geek Fam ada ruang bernafas sedikit. Tapi waktu ini Fam aku tak nampak dekat mana sebenarnya. Kan mereka tak masuk-masuk lagi. Oh, Kenny terjatuh. Tam akan didapatkan, tapi Clear mendapatkan Kenny juga. Rocky akan ke depan. Dia mau barbar. Dia nak lawan dengan Sam lain. Oh, tapi kenderaan ni kalau guna pakai, dia nak naik atas, dia tak akan ada momentum. Betul lah. Sebab tiada bantuan daripada gravity. Instead gravity tak suka dengan perkara tersebut. Kerana tangan dia baling. Tidak sampai. Itu akan menyebabkan mereka nak fall back. Tapi pada waktu yang sama kita lihatkan satu player daripada Sam9 sudah pun bergerak ke kawasan bawah. So mereka ada angle untuk menembak juga. So Rocky bukan yang kedudukan yang paling selamat juga pada ketika ini. Yuhai jaya untuk melentur granat tangan, tapi Rocky akan tembak oleh Zerzia. Oh yo. Terus dibunuh oleh Zerzia pada ketika ini. Yuhai juga akan ditekan sedikit. Sam9 masih lagi dengan 3 orang player yang di revive sudah boleh naikkan nyawa. Brian melakukan tembakan ke arah Todak. Aku tak tahu apa yang sedang berlaku sekarang. Adakah semua tim merasakan mereka genius? Apa kata kita masuk daripada Stalber? Stalber ni jarang orang nak pergi kat sini. Ya, aku rasa ramai fikir benda yang sama kot. Kan? Kita masuk daripada Lagi-lagi tim Malaysia fikir benda yang sama tu. Ya. Semua tim Malaysia dekat sini. Yap. Tadi pun nampak macam kelibat-kelibat. Okey, Todak memang dah ada PA dekat sini. Lepas tu Yudo O2 pun dekat sini. Creep VIP ada tadi yang jatuh, Voki. Oh, tapi mereka lebih dekat dengan Geek Fam sebenarnya. Benar sekali. Tapi lalu dekat sini tadi ada apa? Okey, UI itu kata keluar. Tadi dekat sini ada NKT, ada PA, ada Yudo, ada Ada RRQ. RRQ, betul. Banyak betul duduk dekat sini. Daripada Stalber ni. Semuanya berfikiran ada parallel inspiration. Katakan benda yang digunakan lah untuk cakap, saya tak tiru aku kerja awak, saya ada parallel inspiration. Adam bandage akhir akan menjatuhkan beliau. Play zone mendapatkan mata penyingkiran 4 mata. Tapi satu lagi round yang agak okey ni akan meletakkan mereka dalam 50 punya lingkungan. Ya. Untuk mengejar Zerzia perlukan 14 mata. Okay. Semua yang tengah berlaku tidak membantu Geek. Yang boleh bantu Geek sekarang hanyalah Geek. Benar. Tadi mereka dekat dengan Creep VIP. Tapi tak tahu di mereka kedudukan tepat. Mereka masuk dengan sangat-sangat lewat ke dalam circle sehingga apabila ditunjukkan circle di dalam peta pun memang tak nampak kelibat mereka di mana. Jadi kita boleh buat kesimpulan yang Creed dan juga Geek masuk dengan lambat, tapi untuk STX ini memang sangat-sangat mengecewakan untuk mereka. 2 sudah jatuh. Soas dibiasakan dikeluarkan. 2 player saja tinggal untuk tim ini. Yami dijatuhkan oleh Infinity di kawasan lain. Zerzia mendapat 1, Zerzia mendapat 2. Dan Stalwart X hampir rata. Soas akan masak 1 granat tangan. 5 mata penyingkiran sekali untuk Zerzia. Bermain dengan cukup cemerlang sekali. Nombor 7 di dalam carta. Tapi Aizen akan digranate oleh si Newbies. Dan Snipe dijatuhkan oleh Iron Pro. Oh, ni tidak bagus J. 2 dalam keadaan knockdown bagi mereka. Dan Creed masih lagi ada 3 orang player pada ketika. Okey, mereka di luar. Ya, dekat bahagian bawah. Dan Creed pula ada advantage sekarang ini sebab mereka lebih rapat dengan circle. Mereka yang menjadi seperti penjaga di gate tersebut. Gatekeeping kepada Geek. Geek kehilangan Snipes. Tinggal Audrey dan juga Damrut saja yang masih lagi berdiri. Satu lagi jatuh iaitu Aizen. STX akan dijatuhkan oleh RRQ. Sam9 masih ada 1 untuk Malaysia sekarang ini. Geek dan Creed memang dalam keadaan yang super. Dia menang! Yo, what's up? 1v4. Gila lah Soas. Dia menang siap. Oh, Zerzia tentunya sangat kecewa dengan benda. Mereka perlukan poin yang banyak. Sebab kalau tak Infinity akan masuk ataupun Geek ataupun Pick Me ataupun Creed. Banyak sangat. Yap. Option pada waktu ini. Tapi tembakan dilepaskan ke arah Roy. Tak pasti sampai dapat. Tapi di sini kita lihatkan Geek
Berjaya untuk meluarkan crate. Mereka akan dapat 3 mata dalam poket mereka sudah. So Geek ada naik sedikit tapi yang knockdown rakannya Aizen belum lagi diangkat. Satu sudah hilang secara kekal. Geek tidak ada full squad tapi NKT sekarang ni akan barbar. Akan berjaya untuk dijatuhkan, dibunuh secara langsung satu. Satu dalam keadaan knockdown, 2 saja berdiri pada ketika ini. Tapi Talon mau menggagalkan apa-apa plan yang ada untuk NKT. NKT salah langgar. Tapi Talon juga tak cukup player. Tapi player yang tak ada untuk NKT ni terlalu banyak lah. Sebab dia seorang dia pergi pijak api pula. Okay, Tania. Ya, NKT pun perlukan markah yang banyak untuk lepas sebab mereka ni main 1 minggu je. So, diorang perlukan markah untuk main dalam satu sandi itu supaya boleh bawa ke Grand Final. Jika tidak, mereka memang confirm tak lepas ke Grand Final. Dari sini Sam9, masih ada Yuhai. Yuhai seorang saja membawakan 2 markah sudah untuk mereka. Bolehkah menjadi 3, bolehkah menjadi lebih. Okay, dia dah dapat 3 dah sebab dah dalam top 8. Tapi kena survive. Kedudukan Yuhai ni bukan yang terbaik. Dia tidak ada apa-apa benteng yang boleh dipakai. Audrey akan dijatuhkan oleh boom. Tapi dengan peluru-peluru yang keluar dekat situ, mungkin akan menyebabkan tim dari kawasan bawah ni tidak tahu ke atas tu ada 1 orang saja. Dia buat macam dia bermain seperti ada satu squad full. 4 orang. Snape akan balik satu grenade tangan dan boom akan berjaya diambil oleh beliau. Rata macam gitu saja. Satu grenade dia baling. Wow. Boom. Hilang macam itu saja. Alah, Pick Me nampak target berjaya untuk jatuhkan 1 orang. Tapi Yuhai daripada kawasan high ground ni tengah buat pelbagai kerja ke atas RRQ, ke atas pelbagai tim dan pandai betul dia menjaga diri. Tidak akan di knockdown. Boleh naikkan nyawa semula. So sekarang ni dia sebenarnya tengah membantu Geek. Betul. In a way sebab RRQ tidak boleh mengepush Geek. Tadi kita lihatkan Aizen di knockdown dibantu oleh Audrey, kemudian Damroot di knockdown, sekarang ini dibantu oleh Aizen. Ya. Tiga-tiga sudah knockdown tapi berjaya untuk membangunkan antara satu sama lain. Yuhai akan mengambil kenderaan berpusing. Okay, ada satu lagi first aid kit. Dia masih lagi boleh main semi-agresif macam dilakukan. Tapi betul-betul santai kedudukan Yuhai ni. Dia berdiri di tanah terbuka tapi tak ada orang tembak dia. RRQ cubalah tapi tak berjaya dapat. Circle pergi ke mana? Ni menjadi jawapan yang orang cari. Mana dia pergi? Ke situ kami nak pergi. Tapi Sam9 Yuhai duduk di tempat yang baik dan macam dapat sedikit. Dia pergi tarik ke bawah, kau ke bawah tu. Ya, betul. Oi! Terkejut aku. Terus masuk. Masuk melalui dia punya depan punya enjin. Alright. Oh, tapi tadi saya baru saja mendapat informasi apa yang jutsu yang diorang buat tu adalah S Untuk PMSL punya logo. Idea siapa tu? Tapi sini kan Pick Me akan ditunjukkan kepada anda. Stage 6 permainan kita sekarang ini. Skop 4 dibuka. Audrey akan dijatuh oleh RRQ sekali lagi. 2 masih lagi berdiri. 3 mata penyingkiran di dalam tangan Aizen. Masa grenade. Balingan dilakukan ke arah Snape. Snape juga akan baling satu lagi grenade tangan sekarang ini. Snape akan terima kewisahan damage. Tapi adakah cukup untuk menjatuhkan sesiapa? Tembakan yang lepaskan dapat yang kedua. Sekarang tinggal 1 saja untuk Geek. Tapi jadikannya 2 semula kah? Tidak. Memang 1 je. Iaitu seorang Aizen. Yuhai masih lagi dalam permainan kita. Top 7 untuk beliau. Sekarang Aizen ada peluang untuk menembak. Tembakan dilepaskan. Tidak mengenai sasaran tapi kedudukan beliau terkantoi. Akan berjaya untuk dikeluarkan. Top 7. 3 mata penyingkiran. 4 mata untuk seorang Aizen. Ya, maksudnya sama markah mereka dengan Infinity lah buat waktu ini. Pasukan yang memang perlu untuk masuk. Pick Me antara pasukan yang tidak terancam. Walaupun mereka tak lepas minggu ini pun mereka ada 83 mata di dalam Super Sunday. Ini markah mereka masih lagi banyak. Sam9 memang betul maintenance perlu dibuat lah untuk sekurang-kurangnya pecut Todak. Rasanya dia ada pecut lah pun Todak sebab dia ada 4 markah. Dia akan sama markah dengan Todak. Ya. Oh, tapi saja nak mengucapkan terima kasih kepada Kevin yang memberikan informasi mengenai Jutsu S tadi. Roy. Stage 6 permainan kita sekarang ini. Snape terkena satu stun grenade pada ketika ini. Balak 7. Scar L diguna pakai. Tembakan dilepaskan, dapat satu lagi. Dan sekarang ni Roy macam ada sedikit momentum. Pelanggaran akan dilakukan ke atas RRQ. Dan RRQ juga akan tombang. Top 5 bagi Sam9 sekarang ni. Yuhai baling grenade ke tu? Yuhai dapat! Dia dapatkan satu kat situ. Dan mungkin mereka masih lagi tak tahu kedudukan ni kat mana. Jika Yuhai masih lagi ada grenade. Kalau ada, kalau players terusnya ni pun boleh di knockdown.
Dia berdiri, dia mencari, dia melompat. UMP akan dikeluarkan. Tengah bermain solo versus squad. Kedudukannya sedikit terdedah. Peluru memang kena target. Dia hampir mendapatkan knockdown yang kedua. Tak dapat. Lasit. Oh, Yuhai, bijaknya kau. Tapi ada orang pusing dia daripada belakang ni, berbahaya untuk Yuhai. Tetapi Talon nampak gayanya macam akan fokus kepada Roy. Nampak daripada kasarnya lah. Balak. Akannya belum lagi diangkat juga. Yuhai masih lagi dalam kedudukan selamat dengan kereta. Sudah pun jadikan sebagai satu bunker dengan asas-asas dimainkan. Bermain selama yang boleh. Kalau ada grenade, inilah kawasan untuk dia membaling. Tapi malangnya dia tiada. Ya. Tidak akan diganggu kerana Talon macam boleh saja pergi ke belah kanan. Tidak perlu terlibat ataupun terus pergi ke tengah sahaja. Tidak perlu terlibat dengan fight yang tengah berlaku antara Roy dan juga Yuhai. Tapi Voin akan mendapatkan Talon terlebih dahulu. Tapi depan-depan Yuhai dan juga habis. Talon yang mendapatkan Yuhai sebenarnya. Tempat ke-5. 2 mata penyingkiran. So memberikan beliau 5 mata round ini. Ya, so mereka dah pecut todak buat waktu ni lah. Untuk Sam9, permainan yang baik ditunjukkan oleh Yuhai. Survivability yang mendatangkan 3 markas patutnya mereka keluar awal. So mereka dihentikan oleh todak. Dan juga pasukan-pasukan lain ketika berada di Stalber tadi. Tapi 4 pasukan ini, Voin memang betul bernasib baik. Semua circle pergi ke arah mereka tadi. Roy berjaya dapat satu, dijatuhkan satu orang. Voin Zeta mendapatkan satu lagi daripada Roy. Tadi macam ada momentum sedikit, tapi sekarang ini sudah pun putus momentum itu. Talon 1 demi 1 juga dijatuhkan. Cantik gila lah hari ni Voin punya kedudukan. Tapi dia belum lagi ada mata penyingkiran yang terlalu signifikan. Ya. Ada 2 sahaja. Menarik untuk kita perlihatkan apa yang dilakukan oleh mereka. Pengawalan kawasan tebing tasik itu terlalu cantik. Inilah kawasan yang selalunya digunakan pakai oleh Geek. Cuma dia tak sampai ke kawasan ini. Itulah, tak sempat nak sampai ke sini sebab creep VIP pun tadi kurangkan satu orang daripada dia dan kemudian datang mula serangan daripada depan iaitu RRQ dan kemudian ada lagi dengan talent yang datang sekarang Voin. Voin memang perlukan kemenangan Winnie Chicken Dinner ini kerana markah mereka dalam Super Sunday adalah mereka di nombor 14 dengan 42 markah. Jadi kemasukan Voin wajib. Mereka wajib untuk bermain di dalam Super Sunday. Itu yang menyebabkan kita lihat mereka sangat-sangat berusaha keras untuk waktu ini. Pikmi santai sikit sebenarnya walaupun Pikmi tak lepas. Tapi markah mereka terlalu banyak di dalam Super Sunday. Risiko tak terlalu tinggi untuk Pikmi. Tapi kalau Pikmi dapat mata, itu adalah risiko untuk Geek. Ya, betul. Sebab Geek kena kejar satu lagi tim pada waktu ni untuk lepas ke dalam top 8. So kalau boleh kita nak dia dapat mata yang terlalu tinggi. Tapi dia sekarang ni sudah pun sampai ke top 2. Dengan peluang untuk mendapatkan chicken dinner juga. Cuma yang ni knockdown tu sukar sangat untuk dibangunkan. Dia terlalu di hadapan. Ya, memang betul. Butterfly effect sekarang ni akan berterusan. Kalau A berlaku, B akan berlaku. B berlaku, C akan berlaku. Jadi Geek ni kena fikir situasi A, B, C, D. Tapi satu je lah yang dia boleh harapkan. Diri dia sendiri untuk tidak too soon, tidak dapatkan markah yang sikit. So, ya, game seterusnya dia kena main dengan lebih baik lah. 6 orang, 4 lawan 2 tim. Kali ini Indonesia versus Indonesia. Tapi tim-tim Indonesia pun ada pressure juga. Betul. Sebab dia orang berjaya untuk bawa 8 pergi Sunday hari tu. Kalau kali ni kurang, kalau mereka macam rasa macam ada kekurangan kan. Ya. So bagi tim Indonesia yang tak lepas tu ready untuk dikecam lah kan. So of course diorang tak nak perkara itu berlaku. Stage 8 permainan kita pada ketika ini. 2 tim saja tinggal, 4 lawan 2. Zeta, Maxius, Scar L di dalam tangan. Stage 8. Tapi 2 lawan 4. Coverage yang dibuat oleh Voin boleh terlalu besar. Rasanya kalau kemenangan untuk Voin tidak akan terlalu gembira dengan perkara yang berlaku ini. Sebab mereka punya elimination pun tak sebegitu banyak. 5 saja. Kalau tambahkan sini, mereka akan dapat 17 mata lah daripada Winnie Chicken Dinner ni. Itu markah yang boleh dikatakan pura terendah lah. 17 tu memang boleh dikata the bare minimum untuk kemenangan Winnie Chicken Dinner. 4 mata penyingkiran, 8 chicken dinner kalau Pikmi dapat, 7 chicken dinner kalau Voin dapat. Itu pun kalau diorang actually bagilah mata penyingkiran itu. Ya. Tapi ada sekali tu diberitahu bahawa awak tidak dibenarkan untuk membunuh diri. Ya, itulah aku banyak kali terfikir benda tu apabila orang bunuh diri kan.
Tapi yelah kadang-kadang macam Kau macam mana kau nak approve dia? ya macam mana kau approve kan? Mungkin dia dah calculate betul-betul. Lepas tu last minute tiba-tiba tick terakhir tu macam damage lebih tinggi. Kau Ya. boleh sentiasa gunakan itu sebagai alasan kan. Ya, itulah kadang-kadang macam tengok ni pun kadang tengok ada yang macam kita nampak depth semalam kan. Baling molotov. Aku pun beli bagi alasan. Oh, aku terkena pula dekat dinding tu. Ya. Lepas tu terkena kaki. Sebab kita pernah banyak kali nampak player pernah baling grenade pada teammate sendiri. Betul. Macam-macam. So benda yang sangat-sangat sukar untuk dibuktikan. Ya. Lagi-lagi itulah. Kadang-kadang pun macam even kau duduk dekat Blue Zone. Oh, Point gila, satu di gila. lockdown. Dibunuh secara langsung. Malang dia pergi langgar masa tak ada siapa untuk cover fire dia. Yep. Kalau ada orang untuk cover fire mungkin berjaya. Lah dia tersingle tap di situ. Akan memberikan informasi. Yep. Tapi kenapa dia tak dengar ke? Tak pastilah. Mungkin dia kurang fokus. Dia orang tak tengok langsung ke kawasan belah kiri tersebut. Ya. Tapi Void dengan ambil advantage tu memang patutnya dia orang menang pula. So Ya. winner-winner chicken dinner bagi Void. Yep, mereka pun tidak menunjukkan keterkejutan. Memang sudah dijangkakan kemenangan itu akan berlaku, tapi kemenangan untuk Void ini akan memberikan masalah kepada pasukan yang nak masuk ke dalam top 8. Untuk Void, mereka wajib masuk ke dalam Super Sunday. Untuk Pygmy, mereka markah kalau tak masuk Super Sunday pun, dia pun okeylah, tak apalah. Start daripada nombor 8, start daripada nombor 9. Menarik untuk lihatkan Pygmy top 3 untuk kutipan mata dekat Super Sunday. Tapi dia struggle nak lepas ke. Kan, masuk Super Sunday tu susah. Setiap minggu dia macam susah untuk lepas. Tapi Sunday tiba-tiba macam dia auto power. Macam Sunday ni dia kuat. Mungkin matahari lebih lebih banyak pada hari Ahad ke apa tak pasti. Tapi dekat situ dia memang power. Tapi dia selalu susah untuk meloloskan diri. Tapi dengan tempat kedua yang mereka dapat ni, mungkin mereka ada sedikit peluang untuk melakukan perkara itu sahaja. Tapi Geek tidak mengumpul mata yang terlalu signifikan bagi round ini. Tapi bagus untuk mereka. NKT dan juga Zerzia juga tidak mengumpul mata yang terlalu tinggi. Itu yang paling biggest factor lah. Kalau NKT tak lepas bersama dengan Zerzia, Geek Fam boleh bertenang sedikit sebab pengejar mereka tidak ada. Sebab sekarang yang mengejar mereka memang NKT dan juga Zerzia. MOF GPX memang tak boleh buat apa sebab dah termasuk dah pun. Dah termasuk dah pun. So MOF GPX di nombor 17 sekarang ini dengan 31 mata, 2 mata je pun belakang Geek Fam memang confirm akan kejar lah. Kalau Geek Fam tak main. Min lelaki yang berjaya mendapatkan yang dikatakan oleh coach mereka juga, nasib baik dia ni step up. Apabila Zeta tidak step up, dia ada. Dan Void akan menduduki tempat pertama, Talon tempat kedua, Pygmy tempat ketiga, RRQ di tempat keempat. Keempat-empatnya pasukan daripada Indonesia yang cemerlang di dalam permainan pertama untuk Erangel ni. Ya. 4 Indonesia. Cantik game untuk mereka bagi round kita yang kedua untuk hari ini. Dan inilah match recap. Void, Talon, Pygmy dan RRQ mengumpul mata yang paling banyak bagi round ini. Yuhai pun hampir-hampir sebenarnya. Tapi kita akan lihatkan highlight terlebih dahulu.